Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam mutiara. Hari ini kita berada di ambang era baharu yang penuh harapan untuk Malaysia. Dengan penuh rasa bersyukur dan optimisme yang tinggi, Bukit Medira menyambut baik Belanjawan 2025. Sebuah perancangan yang berpandangan jauh untuk masa depan tanah air kita. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun atas pembentangan belanjawan yang berpaksikan kebajikan rakyat Malaysia. Belanjawan ini adalah komitmen untuk meningkatkan taraf hidup dengan menangani cabaran ekonomi. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin membincangkan tentang cadangan menaikkan gaji minimum kepada 1,700 yang saya lihat sebagai satu inisiatif serampang dua mata. Langkah ini berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup pekerja kita sambil memberi juga impak positif kepada ekonomi dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pertama sekali, saya berpendapat bahawa pelaksanaan gaji minimum ini bakal membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk warga tempatan, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Jadi kenapa saya cakap begitu? Kini majikan hanya perlu membayar gaji minimum 1,700 dan juga 13% caruman KWSP untuk pekerja tempatan berbanding dengan kos yang lebih tinggi untuk membayar gaji pekerja asing yang merangkumi gaji pokok, caruman KWSP, levy permit pekerja, penginapan dan juga kos pengangkutan. Jadi dari segi impak sosial, langkah mengambil pekerja tempatan dapat juga mengurangkan isu penempatan pekerja asing, sekaligus menangani masalah sosial yang seringkali menjadi keluhan warga tempatan. Ini juga menurunkan kadar pengangguran dan pada masa yang sama membuka juga peluang pekerjaan bergaji tinggi terutamanya untuk penduduk luar bandar dan juga membantu untuk mengurangkan jurang pendapatan antara bandar dan juga luar bandar. Jadi bukankah ini juga merupakan salah satu langkah untuk menoktahkan kemiskinan dan pada masa yang sama untuk membasmi fenomena miskin bandar? Satu kebimbangan yang sering dibangkitkan mengenai gaji minimum adalah kesannya ke atas kos pengeluaran dan seterusnya harga barangan. Namun begitu, alasan ini perlu disokong dengan tanggungjawab dan juga data yang tepat. Jadi persoalan saya, sebagai contoh, kalaulah kadar minimum diturunkan kepada 1,200 sekalipun, apakah jaminan pemain industri di luar sana bahawa harga produk akan turun? Jadi kita perlu melihat perkara ini secara holistik. Kenaikan gaji minimum adalah pelaburan dalam modal insan dan juga masa depan tanah air kita. Ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga kepada majikan melalui peningkatan produktiviti dan juga motivasi pekerja. Seterusnya, saya juga ingin membangkitkan isu mengenai penjagaan kanak-kanak di tanah air kita. Seperti mana yang kita ketahui, sektor penjagaan kanak-kanak adalah lebih daripada sekadar perkhidmatan. Ia adalah satu komitmen yang tulus kepada pihak keluarga dan yang paling penting masa depan anak-anak kita. Penyediaan penjagaan berkualiti penting untuk membesarkan anak-anak dalam persekitaran selamat yang penuh kasih sayang dan juga pada masa yang sama merangsangkan minda mereka. Jadi pelaburan dalam perkhidmatan penjagaan kanak-kanak terbaik bukan sahaja menyokong ibu bapa, tetapi juga dapat membentuk generasi pemimpin masa depan yang yakin. Walau bagaimanapun, terdapat juga dalam kalangan kita yang telah membangkitkan kebimbangan bahawa dengan gaji minimum baharu yang ditetapkan, ia akan juga memberi kesan negatif kepada pengusaha kecil sederhana, khususnya kepada taska dan juga tadika. Ini ditambah pula dengan laporan baru-baru ini yang menjangkakan kenaikan yuran tadika dan taska antara 20 hingga 25% tahun hadapan. Perkembangan ini membawa kebimbangan kepada ibu bapa di seluruh negara. Saya bagi contoh, bayaran untuk menghantar anak-anak ke taska ada yang tercecah ke 650 sebulan. Jadi bagi setengah keluarga,
Cuba bayangkan, sekiranya ada peningkatan, bukankah ini pasti memberi beban tambahan kepada mereka? Sehubung itu, soalan saya kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Soalan pertama, adakah kerajaan bercadang untuk menyemak semula prosedur operasi standard Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu pengusaha taska dan tadika kecil untuk memberi ruang untuk menambah pengambilan pelajar? Dan kedua, adakah kerajaan akan menyediakan kupon ataupun bantuan tunai bulanan seperti mana bantuan persekolahan kepada ibu bapa bagi mengurangkan beban ibu bapa di bandar terutamanya? Jadi saya rasa bahawa salah satu langkah yang pasti dapat membantu ibu bapa. Pertimbangkanlah dengan serius untuk menambahkan lebih banyak taska mampu milik kerajaan ataupun agensi seperti Kemas, Tabika Perpaduan dan sebagainya. Ekosistem sudah wujud, jadi tiba masanya untuk kerajaan melalui kementerian untuk menambah baikkan lagi sistem yang sedia ada untuk manfaat keluarga Malaysia. Tanpa tindakan proaktif, peningkatan yuran juga berpotensi untuk mendorong ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke taska yang tidak berdaftar ataupun yang tidak mematuhi peraturan yang ketat, dan ini meningkatkan risiko penderaan serta kecuaian terhadap kanak-kanak. Puan Timbalan Speaker, saya juga ingin menarik perhatian Dewan kepada kebajikan guru dan juga pelajar IPG di Malaysia. Guru adalah nadi masyarakat. Mereka berdedikasi untuk membentuk pemikiran generasi muda dan juga memberi inspirasi kepada masa depan. Bagi saya, isu pendidikan dan juga kebajikan guru, dengan izin, will always have a soft spot in my heart. Arwah bapa saya bekas cikgu. Ibu saya pun cikgu, bekas cikgu. Jadi saya faham profesi ini memerlukan komitmen yang tinggi untuk memupuk potensi pelajar, memberi pengetahuan dan juga menilai yang bukan sahaja mendidik tetapi juga memberi impak kepada pertumbuhan peribadi dan sosial. Institut Pendidikan Guru IPG di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia mainkan peranan yang penting dalam melahirkan pendidik-pendidik yang berkualiti. Namun, pelajar IPG juga menghadapi beban pengajian yang berat dengan kewajipan mengambil jurusan major, minor, subjek elektif. Masing-masing memerlukan 3 hingga 4 tugasan. Kos untuk keperluan co-curriculum seperti pakaian badan beruniform yang kadang-kadang bercecah melebihi RM100 juga menambah beban keuangan kepada mereka. Bukit Bendera ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana menaikkan allowance pelajar IPG dari RM430 sebulan ke RM530 sebulan. Tetapi jumlah ini masih lagi tidak mencukupi untuk menampung kos hidup yang tinggi, terutamanya untuk makanan dan juga minuman. Jadi pelajar tidak dibenarkan bekerja sambilan kerana perlu fokus sepenuhnya kepada pengajian dan mereka juga tak layak memohon beasiswa ataupun pinjaman PTPTN. Jadi menyebabkan mereka hanya bergantung kepada allowance yang terhad. Isu kos hidup yang semakin meningkat seringkali menjadi fokus perbahasan kita di Dewan Yang Mulia ini. Dan bagi pelajar-pelajar IPG ini, mereka juga menghadapi cabaran yang sama. Terutamanya mereka yang mengaji ataupun menjalani tugas di kawasan-kawasan bandar. Jadi istilah miskin bandar adalah satu fenomena, satu perkara yang kita tidak boleh pandang ringan. Oleh itu, KPM juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah proaktif seperti penambahbaikan bantuan pengangkutan dan juga sokongan keuangan lain untuk meringankan beban pelajar. Yang pentingnya untuk memastikan mereka dapat fokus kepada pengajian tanpa masalah keuangan. Kekurangan sokongan keuangan dibimbangi dapat juga memberi ataupun menyebabkan tekanan yang cukup signifikan bagi pelajar-pelajar IPG. Dan ia dapat mempengaruhi juga prestasi akademik dan yang penting kesejahteraan mereka.
serta memberi kesan yang negatif terhadap kualiti bakal pendidik yang dihasilkan oleh institut tersebut. Jadi di sini saya ingin bertanya, adakah langkah yang akan diambil untuk mengurangkan beban akademik pelajar IPG yang diwajibkan mengambil subjek utama, sampingan dan seterusnya masing-masing dengan tugasan? Soalan kedua, adakah rancangan untuk meningkatkan allowance IPG, pelajar-pelajar IPG atau memberi sokongan keuangan tambahan yang lain? Memandangkan kadang-kadang allowance sebanyak RM530 ni tidak mencukupi untuk menampung kos hidup yang tinggi dan juga pembelajaran seperti uniform dan aktiviti co-curriculum. Dan soalan seterusnya, memandangkan pelajar IPG tidak layak untuk mendapat beasiswa ataupun PTPTN dan tidak dibenarkan bekerja sambilan, apakah program bantuan keuangan atau sokongan lain yang boleh disediakan untuk meringankan beban mereka? Puan Sri Speaker, dengan langkah menutup tirai perbahasan Belanjawan 2025 ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan tanah air yang kita cinta ini terus diperkasakan dengan takbir urus yang baik dan juga pengurusan fiskal yang berhemah. Belanjawan ini lebih daripada sekadar angka di atas kertas. Ia adalah janji kita kepada rakyat untuk terus membina tanah air yang lebih makmur dan lebih inklusif. Dengan meneruskan belanjawan yang seimbang, kita dapat memastikan bahawa setiap ringgit, setiap sen dibelanjakan dengan bijak, memupuk kestabilan ekonomi dan juga mencipta peluang sewajar untuk setiap lapisan masyarakat Malaysia. Jadi Bukit Bendera akan menutup perbahasan dan izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Pohon rendang tempat berlindung, rakyat sejahtera harapan dijunjung. Suara kami tegas, tekad bergemulung. Dengan ini Bukit Bendera menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat